Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Jenny Chung dan rekan saya Fu Sendang. Kami dari kumpulan PPI SMP Jun ambilan 2022 PSB 1 akan membentangkan tentang soalan 2 GISC 1082, yaitu kesan tindakan Malaysia terhadap isu kepulauan seperti ataupun pulau layang-layang terhadap negara kita dan negara jiran, yaitu negara yang terlibat dalam konflik perebutan pulau layang-layang. Topik-topik yang akan kami bentangkan pada hari ini yaitu yang pertama, pengenalan pulau layang-layang, yang kedua, peranan pulau layang-layang, dan yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan pulau layang-layang menjadi rebutan negara kita dan negara jiran. Yang keempat, kesan daripada konflik pulau layang-layang ini terhadap negara Malaysia dan negara jiran. Dan yang kelima, yaitu langkah-langkah untuk mengatasi konflik ini yang boleh diambil oleh negara Malaysia dan negara jiran. Ini adalah contoh gambar pulau layang-layang. Antara negara-negara yang terlibat dalam perebutan pulau layang-layang adalah seperti negara Malaysia, Filipina, Vietnam, negara Taiwan, China, dan juga Brunei. Seterusnya kita akan masuk kepada topik pengenalan pulau layang-layang. Pulau layang-layang ialah sebuah pulau yang terletak 162 batu nautika bersamaan dengan 300 km dari barat laut Kota Kinabalu, Sabah. Ia juga terletak dalam lingkungan 200 batu nautika zon eksklusif yang dibenarkan menurut Konvensyen Undang-Undang Laut Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dalam bahasa Inggeris, ia dikenali sebagai United Nations Convention on the Law of the Sea ataupun UNCLOS. Konvensyen ini adalah untuk mentakrifkan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan mereka terhadap lautan dunia. Ia juga adalah untuk mengasaskan garis panduan untuk penjagaan, persekitaran, dan pengurusan sumber semula jadi. Selain itu, pulau ini timbul hampir 2000 meter dari dasar laut dan berukuran sepanjang 1.2 km. Ia juga adalah selebar 200 meter. Seterusnya, pulau layang-layang ini juga adalah sebahagian daripada gugusan kepulauan Spratly. Kerajaan Malaysia telah memantau pulau ini dan menegaskan bahawa pulau ini adalah kepulauan Malaysia kerana lokasinya yang berada berhampiran dengan Sabah. Pulau ini juga dituntut oleh negara-negara lain seperti negara Republik Rakyat China, Republik China Taiwan, Filipina, dan juga Vietnam. Cara untuk rakyat atau pelancong tiba di Pulau Layang-Layang adalah melalui kapal terbang. Untuk rakyat yang tinggal di Kota Kinabalu, Sabah, penerbangan hanya mengambil masa kira-kira 1 jam. Berikut merupakan gambar peta Malaysia dan ia menunjukkan tempat-tempat di Malaysia yang mempunyai penerbangan untuk tiba di Pulau Layang-Layang. Antaranya ialah di Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Sandakan, dan juga Tawau. Kesemua tempat ini boleh tiba di Pulau Layang-Layang melalui kapal terbang. Jika kita lihat daripada Sabah, Pulau Layang-Layang tersebut berada di atas barat laut daripada Sabah. Terdapat berbagai peranan Pulau Layang-Layang ini, dan hari ini kita akan bincang tentang 3 peranan utama Pulau Layang-Layang tersebut. Yang pertama ialah Pulau Layang-Layang sebagai tempat pelindungan kepada beribu-ribu ekor burung bermigrasi. Yang kedua ialah Pulau Layang-Layang sebagai tempat tarikan ekor pelancongan. Dan yang terakhir ialah Pulau Layang-Layang sebagai ibu pejabat kepada pasukan pertahanan udara di Malaysia. Mari kita lihat kepada peranan pertama Pulau Layang-Layang ini, yaitu sebagai tempat tarikan ekor pelancongan. Pada awal penubuhan penempatan Tentera Laut Diraja Malaysia, yaitu TLDM di Terumbu Layang-Layang pada tahun 1989, kerajaan telah memutuskan supaya kawasan terumbu ini perlu dimajukan sebagai pusat pelancongan seiring dengan kerja-kerja pembangunan di kawasan tersebut.
hasilnya ialah sebuah resort yang dimiliki oleh Malaysia, yaitu Avilion Layang-Layang Resort Selam, telah beroperasi di sana selama beberapa tahun. Dan menurut pegawai pemerintah Terumbu Layang-Layang, Lieutenant Muhammad Khairul Lisla Ahmad yang sedang bekerja di TLDM pada masa tersebut menyatakan bahawa sejak pembukaan Avilion Layang-Layang tersebut, ia telah membawa kebanyakan pelancong untuk melawat ke Malaysia, dan statistik menunjukkan bahawa seramai 1,457 orang telah datang ke Malaysia sehinggalah tahun 2006. Kebanyakan pelancong tersebut adalah daripada Jepun, Perancis, Korea Selatan, China, dan lain-lain lagi. Salah satu ciri yang telah menyebabkan Pulau Layang-Layang ini menjadi tarikan utama kepada pelancong asing ialah sebab ia berbentuk bujur dan menawarkan pelbagai pemandangan dasar laut yang indah. Selain itu, ia juga mempunyai keindahan ekologi laut yang cantik, yaitu ia terdiri daripada batu karang dan ikan terumbu yang pelbagai jenis. Kawasan ini juga telah memberikan faedah kepada ekonomi negara kerana pada tahun 1990 sektor marin telah memberi sumbangan sebanyak 33 juta ringgit ataupun 13% daripada jumlah keseluruhan output Malaysia. Sektor marin ini terdiri daripada subsektor perkapalan, pengeluaran minyak dan gas bumi serta perikanan. Kemudian pada beberapa tahun kemudian, sektor marin diperkayakan dengan subsektor ekopelancongan laut, rekreasi, dan pemprosesan makanan laut. Hal ini adalah dikatakan demikian kerana Pulau Layang-Layang ini adalah terkenal dengan kawasan galian gas asli. Selain itu, Malaysia telah membina satu kawasan pertahanan di sekitar pulau-pulau yang dituntut olehnya untuk melindungi kepentingan ekonomi Malaysia dan integriti wilayah tersebut. Berikut merupakan contoh gambar untuk Pulau Layang-Layang tersebut. Yang gambar di atas kanan ialah gambar daripada dalam resort Avilion Layang-Layang. Kita dapat lihat bahawa ia cantik, pemandangan dia sungguh cantik, dan itulah sebab menjadi tarikan kepada para pelancong untuk datang melawat ke Malaysia. Dan gambar yang di sebelah kanan bawah, kita dapat lihat terdapat pelbagai jenis terumbu yang tumbuh di dalam laut sekitar kawasan Pulau Layang-Layang. Dan itu juga adalah sebab ramai penyelam yang datang mengunjung ke Pulau Layang-Layang untuk melihat dan mengkaji terumbu tersebut. Seterusnya ialah peranan Pulau Layang-Layang sebagai ibu pejabat kepada pasukan pertahanan udara. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, Malaysia telah membina satu tembok pertahanan, dan di situ Malaysia telah membina pangkalan tentera di hujung timur Pulau Terumbu Layang-Layang sebagai pos induk kepada anggota TLDM yang ditempatkan dan bertugas di kawasan Kepulauan Spratly. Selain itu, Malaysia juga telah membina satu dermaga, yaitu wharf dalam bahasa Inggeris, untuk menjaga kepentingan pelancongan. Pada tahun 1983, Malaysia telah meletakkan pasukan khas lautnya di Pulau Layang-Layang, dan pada masa yang sama pada tahun 1985, kemudahan ketenteraan telah ditambah sehingga membolehkannya menjadi ketua untuk pasukan pertahanan udara. Dan begitulah terbentuk Pulau Layang-Layang sebagai ibu pejabat kepada pasukan pertahanan udara di Malaysia. Bukan itu saja, malah pasukan pertahanan udara yang ditempatkan di Pulau Layang-Layang tersebut adalah bertujuan untuk menggentarkan negara lain yang cuba untuk melawan atau mempersengketakan pemilikan pulau ini. Jadi, penempatan pasukan tentera pertahanan udara di kawasan ini adalah untuk menunjukkan bahawa
pulau layang-layang ini adalah milik Malaysia. Tetapi malangnya, perebutan pulau ini dengan negara lain tidak akan surut karena lokasinya yang strategik. Untuk peranan ketiga pulau layang-layang, yaitu pulau layang-layang merupakan tempat perlindungan kepada beribu-ribu ekor burung migrasi. Hal ini adalah dikatakan demikian karena lokasi pulau ini berada di atas barat Laut Sabah dan ia berada di tengah-tengah laut. Justru, burung yang sedang bermigrasi ke negara lain perlulah berehatkan diri dan menjimat tenaga, dan mereka akan tinggal di kawasan tersebut terlebih dahulu sebelum meneruskan perjalanan mereka ke negara lain. Burung-burung yang tinggal di kawasan tersebut adalah kerana kawasan tersebut mempunyai makanan yang mencukupi dan udara yang segar dan tidak mempunyai sebarang kekacauan. Dan burung-burung tersebut juga telah disebabkan mereka telah terbang dari kawasan yang jauh dan mereka ingin meneruskan perjalanan ke negara lain untuk bermigrasi. Mereka akan berehat di kawasan tersebut kerana ia berada di tengah-tengah lautan dan disebabkan kedudukannya yang strategik berada di antara negara-negara jiran, ia akan meneruskan perjalanan mereka apabila mereka telah berehat yang cukup. Seterusnya, kita akan masuk kepada topik faktor-faktor perebutan pulau layang-layang. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pulau layang-layang ini menjadi perebutan negara ramai. Antaranya ialah kedudukannya yang strategik dan ekonomi. Mari kita lihat kepada kedudukan strategik dahulu. Pulau layang-layang ini dikatakan mempunyai kedudukan yang strategik kerana ia terletak di tengah-tengah laluan timur dan barat, dan ia juga terletak di laluan utama untuk kapal dagang asing. Jadi maksud dia di sini banyak pedagang asing yang dari luar akan berdagang mengikut laluan laut tersebut, dan ia merupakan satu tempat yang strategik untuk mendapat ekonomi yang stabil. Dari segi ekonomi pula, Kepulauan Spratly ataupun Pulau Layang-layang merupakan pulau yang masih mempunyai banyak galian yang belum diterokai. Galian tersebut akan membantu menstabilkan ekonomi negara dan meningkatkan ekonomi negara jika ditemui. Oleh sebab itu, Pulau Layang-layang sering dijadikan sebagai perebutan antara negara-negara yang terlibat kerana ekonominya yang mampu meningkat dan kedudukannya yang strategik. Selain daripada faktor kedudukan strategik dan ekonomi, terdapat faktor-faktor yang lain yang dimiliki oleh keenam-enam negara ini. Antaranya iaitu China dan Taiwan ingin merebut Kepulauan Spratly ini disebabkan oleh faktor sejarah yang dimiliki oleh kedua-dua negara ini. Manakala Malaysia dan Brunei ingin merebut Kepulauan Spratly disebabkan oleh kedudukan pentas benua yang terletak di antara kawasan Malaysia dan kawasan Brunei. Dan yang ketiga, negara Filipina ingin merebut Kepulauan Spratly disebabkan oleh prinsip terra nullius yang diamalkan dalam negara tersebut. Prinsip terra nullius ini ataupun dikenali sebagai tanah tiada milik. Prinsip ini kadang-kadang digunakan dalam undang-undang antarabangsa, terutamanya dalam undang-undang persempadanan. Seterusnya, kita masuk kepada topik yang keempat, yaitu kesan-kesan konflik Pulau Layang-layang terhadap negara Malaysia dan negara jiran. Malaysia merupakan negara yang mempunyai impak yang paling buruk berbanding negara yang lain ataupun negara jiran, yaitu China, Vietnam dan Filipina. Antara impak yang buruk terhadap Malaysia yaitu antaranya daripada aspek pendidikan, aspek ketenteraan dan aspek kemasyarakatan. Saya akan menjelaskan ketiga-tiga impak negatif yang terdapat dalam negara Malaysia, yaitu
Yang pertama, aspek pendidikan. Impak negatif yang terdapat dalam aspek pendidikan. Yang pertama, pendidikan tidak dapat dimajukan. Dan yang kedua, pendidikan menjadi serba kekurangan. Dan yang ketiga, kemudahan dan prasarana kelengkapan sekolah akan menjadi tidak cukup. Dan yang keempat, bantuan pendidikan tidak dapat disalurkan dalam kalangan masyarakat. Hal ini dalam kalangan masyarakat ataupun murid-murid. Hal ini kerana kerajaan Malaysia memfokuskan kepada pembiayaan tentera seperti pengangkutan, sumber makanan tentera dan pakaian serta senjata yang digunakan oleh tentera untuk menjaga atau merebut kepulauan Spratly. Hal ini akan menyebabkan pembangunan negara menjadi terabai disebab semata-mata untuk merebut sebuah pulau. Dan yang ketiga, berlakunya pembaziran wang, masa dan tenaga apabila negara Malaysia mengalami kekalahan daripada negara-negara jiran yang ingin merebut kepulauan Spratly. Kita masuk kepada aspek yang kedua, iaitu aspek kemasyarakatan. Masyarakat akan menyebabkan wujudnya masyarakat yang tamak dan resis dalam kalangan masyarakat. Dan yang kedua, yaitu wujudnya perbalahan dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan keamanan dan keharmonian negara terjejas disebabkan masyarakat yang hidup berselisihan faham. Dan yang ketiga, yaitu penyebaran maklumat palsu dalam media sosial seperti Twitter, YouTube, Facebook, dan Instagram. Hal ini akan menyebabkan nama negara tercemar di seluruh pelosok dunia. Dan yang terakhir, yaitu wujudnya perasaan tidak puas hati dan ingin menang dalam kalangan masyarakat. Dan aspek yang terakhir terhadap negara Malaysia yaitu aspek ketenteraan. Tun Dr. Mahathir mengarahkan pasukan ATM iaitu Angkatan Tentera Malaysia untuk menawan terumbu layang-layang semata-mata untuk menjadikan Pulau Spratly itu menjadi milik Malaysia. Dan yang kedua, tentera terpaksa meninggalkan isteri dan anak semata-mata untuk tugas. Hal ini akan menyebabkan hubungan ahli kekeluargaan menjadi renggang dan berlakunya perselisihan paham ataupun perbelahan antara ahli keluarga. Dan yang ketiga, meninggalkan kesan emosi dan traumatis kepada anak kecil ataupun isteri. Selain daripada ketiga-tiga aspek negatif tersebut, terdapat juga kesan positif yang terdapat semasa konflik kepulauan Spratly ini berlaku. Antaranya ialah kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan terumbu layang-layang terletak pada pengairanan Zon Ekonomi Eksklusif Malaysia ataupun ZEE pada 20 September 1979. Selain itu, Kabinet Malaysia juga telah mengarahkan agar kajian dilakukan untuk mendirikan tugu atau penempatan batu karang yang terletak pada wilayah negara Malaysia. Hasil daripada kajian yang telah dilakukan telah memperlihatkan atau membuktikan satu pembinaan tugu layang-layang ataupun Stesen 5 yang didirikan pada 21 Jun 1980 dan Mei 1983 oleh 18 pasukan Paskal iaitu pasukan khas laut dan TLDM Tentera Laut Diraja Malaysia yang ditempatkan di terumbu layang-layang. Hasil daripada konflik Kepulauan Spratly ini telah menyebabkan Kepulauan Spratly ataupun Pulau Layang-Layang tidak dimiliki oleh keempat-empat buah negara yang ingin merebut pulau tersebut dan menjadikan pulau tersebut tidak mempunyai tuan ataupun dalam erti kata lain tanah tiada milik, iaitu prinsip yang sering atau kadang-kadang digunakan oleh undang-undang antarabangsa dalam undang-undang persempadanan. Hasil daripada kajian ataupun konflik ini telah menyebabkan atau memberikan impak yang buruk kepada keempat-empat buah negara yang terlibat dalam konflik ini. Namun,
terdapat langkah-langkah yang boleh diambil kepada keempat buah negara untuk mengatasi konflik ini. Antaranya, yang pertama yaitu menyelesaikan konflik ini dengan merujuk undang-undang antarabangsa. Pihak atasan undang-undang antarabangsa haruslah memperjelaskan undang-undang persempadanan kepada keempat buah negara agar tidak berlakunya perselisihan faham atau tidak puas hati dalam kalangan negara-negara tersebut. Dan yang kedua, tidak menanam sikap mementingkan diri sendiri ataupun ego dalam menyelesaikan konflik ini. Dan yang terakhir ataupun yang ketiga, yaitu menanam sikap kerjasama antara satu dengan lain untuk menyelesaikan konflik ini agar konflik ini dapat diselesaikan tanpa berlakunya sebarang perselisihan paham atau peperangan yang boleh menyebabkan keamanan negara dan negara lain terjejas. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian dan terima kasih.